Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Pakatan Harapan selamatkan Ismail Sabri. Musang berbulu ayam terus makan dedak sambil terpaksa memakai baju bulunya walaupun tidak selesa jika mahu selamat. Demikian mungkin perumpamaan yang boleh digunakan untuk mereka yang menyokong Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk menjadi Perdana Menteri. Sementara Panglima Perang UMNO masih tunggu dan lihat mengenai memorandum persefahaman MOU antara Pakatan Harapan dan Kerajaan. Ahli Parlimen Kota Damansara Tony Puah nampaknya begitu gembira. Beliau yang pada awalnya menyokong tawaran Tan Sri Mahyadin Mat Yassin tetapi ditolak, berkata sangat gembira MOU mengenai transformasi dan kestabilan politik yang merupakan perjanjian keyakinan, bekalan dan pembaharuan ditandatangani petang kemarin. Pemenang terbesar adalah rakyat. Kami berjaya meyakinkan Perdana Menteri baharu untuk melaksanakan mercu tanda reformasi yang sangat diperlukan. Pembaharuan ini disertakan dengan jadual pelaksanaan yang jelas yang akan diselesaikan pada persidangan pertama tahun depan, tahun 2022, katanya dalam satu kenyataan. Beliau berharap undang-undang anti lompat dapat diluluskan bagi menghalang tindakan katak-katak politik daripada melompat. Kata Tony, antara pembaharuan dan dasar lain tidak kurang penting ialah menghadkan jangka masa Perdana Menteri hingga 10 tahun dan beberapa reformasi parlimen yang akan menjadikannya parlimen yang benar. Pakatan Harapan juga memohon supaya peruntukan kewangan 45 bilion ringgit untuk membantu rakyat Malaysia dan perniagaan memerangi COVID-19 dan menyelamatkan ekonomi dan pelaksanaan diluluskan. Menurut Tony, dengan MOU ini, kerajaan diterajui Ismail Sabri lebih kukuh kerana Datuk Seri Mohamed Azmin Ali tidak lagi boleh menekan agar beliau dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini kerana sebarang ancaman oleh Puak Azmin Ali untuk memusnahkan kerajaan yang ada tidak lagi memiliki kredibiliti. Tambahnya lagi, selain itu Datuk Seri Najib Razak dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi kini berpeluang ke penjara kerana tidak akan ada lagi campur tangan kerajaan dalam pembicaraan di mahkamah. Dengan mengukuhkan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri melalui MOU, Ismail Sabri kini berada dalam kedudukan yang lebih kuat untuk menolak sebarang ancaman dan tuntutan oleh kluster Mahkamah UMNO dan kleptokrat yang diketuai Najib Razak dan Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO. Sebaliknya, jika MOU tidak ditandatangani, tangan Ismail akan dilemahkan dan dia terpaksa mengalah atas permintaan kleptokrat. Dengan adanya MOU yang ditandatangani, kami berharap Ismail Sabri tidak lagi perlu mengambil perhatian dengan berita yang dilaporkan kononnya beliau akan melantik Najib Razak sebagai penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri, tegas Tony. Dengan menandatangani MOU dan dasar baharu, Ismail Sabri telah belajar daripada kesilapan Mahyadin yang hanya membuat tawaran pada saat-saat akhir. Ismail Sabri pula berkata, MOU tersebut membentuk kerjasama dwi-partisan yang ampuh dan mantap dengan menjulang semangat keluarga Malaysia selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Walaupun kita tidak nampak, Ismail Sabri memiliki kepintaran tahap jenius adalah satu kesilapan bagi pemimpin bersatu dan segelintir pemimpin UMNO untuk menganggap beliau umpama burung kakak tua yang hanya mengikut kata tuannya. Dengan kekuatan 89 ahli parlimen, Pakatan Harapan menjadi suara yang kuat. Ismail Sabri tidak perlu takut kepada bersatu. PAS pula awal-awal lagi sudah mengalu-alukan tindakan Ismail Sabri. Sementara itu, ahli Parlimen UMNO terpaksa mendiamkan diri seperti hari ini sehari selepas MOU bersejarah itu dimeterai. Sama ada kerombolan ini kembali kepada retorik No Anwar, No DAP. Kita kena tunggu semasa kempen pilihan raya umum ke-15 nanti.